sedang mendengar podcast dan YouTube Casey Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Selamat tengah malam kepada para penonton. Malam Seram. Ya, saudara, terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan saya Casey dalam rancangan Malam Seram The Horror Talk Show. Terima kasih banyak masa yang anda luangkan untuk bersama dengan rancangan ini, mendengar pengalaman kisah seram, mendengar ialah cerita misteri aneh mungkin yang diketengahkan. Malam Seram adalah sebuah rancangan hiburan semata dan hanya satu perkongsian. Sejauh mana kebenarannya saya pun tidak pasti, tapi saya hanya menyampaikan cerita yang dikongsi melalui email, melalui melalui voice note, melalui WhatsApp. Saya akan cuba bacalah kiriman-kiriman anda, dan terima kasih atas kiriman perkongsian kisah yang tak pernah putus. Dan mohon maaf ada kisah yang mungkin Casey terlepas pandang, yang belum lagi baca. Harap dapatlah beri saya masa dan saya akan cuba bacakanlah kisah-kisah yang mungkin anda kirimkan sudah lama, ya. Okey, jadi terima kasih sekali lagi pada semua. Malam Seram Horror Talk Show bersama dengan Casey, dan juga terima kasih kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan. Terima kasih kerana sudi melanggani konten berbaya Malam Seram. Terima kasih juga kepada moderator dan juga kepada semualah geng Momok secara amnya. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Casey dalam rancangan ini. Baik, Casey akan mulakan dengan kisah yang pertama. Sebelum tu izinkan saya untuk sebenarnya saya ni baru bangun lebih kurang setengah jam yang lalu. Otak saya masih macam tengah, jadi tengah nak cuba. Sebab apa, mata saya ni nak baca email, tiba-tiba baca kelat lah.
Macam mana aku nak baca email ni mata ni Jadi insyaAllah selepas ni saya kembali dengan kisah-kisah anda dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Ini adalah kisah yang pertama dalam rancangan Malam Seram. Dengan tajuk pada malam ini, cerita yang pertama adalah mimpi yang menakutkan. Kiriman ini datang daripada Iza. Berbunyi begini kisahnya. Assalamualaikum Casey, para penonton Malam Seram. Nama saya Iza. Sebelum tu saya nak beritahu Casey, saya ni sebenarnya penakut. Penakut untuk mendengar rancangan Casey Malam Seram. Saya pun baru kenal dengan rancangan Casey. Tapi oleh kerana ramai kawan-kawan saya yang mendengar rancangan Casey, dan seringkali kalau mereka berjumpa, mereka akan cakap tentang kisah yang Casey kongsi. Beberapa hari lalu, saya rasa macam saya dipinggirkan pula. Jadi saya berjinak-jinak cuba beranikan diri. Tapi bukan dengan waktu malam Casey. Saya dengar rancangan Casey pada waktu pagi, siang hari. Malam live belum berani lagi. Dari situ saya tertarik pula nak berkongsi pengalaman seram saya. Inilah kisah saudara rancangan Malam Seram. Mimpi yang menakutkan. Saya pernah bermimpi beberapa kali mimpi yang sama. Mimpi yang sama berulang kali berkali-kali Casey. Sejujurnya saya tak tahu tentang alamat mimpi, maksud mimpi, saya tidak pernah tahu. Tapi kata beliau, bila bangun, saya selalu tersadar antara pukul 3 hingga 4 pagi. Itu waktu saya akan terbangun daripada selepas mimpi benda yang seram. Apakah perkara seram yang saya mimpi? Saya mimpi dekat dalam rumah saya yang saya tinggal ni ada seorang perempuan berambut panjang yang suka sangat berdiri tepi belakang pintu bilik saya. Jadi dalam mimpi saya, setiap malam bila saya tidur, saya suka buka pintu. Buka pintu bilik dan saya akan tidur. Dalam mimpi saya juga, saya akan dengar Casey. Makhluk tu akan kononnya macam seperti memanggil nama saya. Nanti saya bangun. Saya nampak pintu bilik saya masih lagi terbuka. Jadi dekat belakang pintu bilik tu tembok lah. Dan bila saya perhatikan, suara tu datang daripada kawasan pintu bilik. Nanti pintu bilik tu akan tutup perlahan-lahan, ditutup. Bayangkan, bila saya bangun, saya perasan pintu bilik saya akan tertutup secara perlahan-lahan depan mata saya.
Saudara para penonton Malam Seram, saya akan nampak susuk tubuh seorang perempuan berambut panjang berdiri belakang pintu sedang tengok saya. Bila saya nampak wajah dia, saya akan terperanjat dan terus saya akan bangun daripada tidur. Saudara para penonton Malam Seram, saya bangun, tengok jam 3 hingga 4 pagi. Beberapa hari kemudian mimpi perkara yang sama, Casey. Bila bangun, tengok jam 3-4 pagi. Perempuan tu dekat belakang pintu. Dan oleh kerana takut, saya tidur, pintu saya ni saya buka, tapi bahagian bawah pintu saya letakkan door wedge. Kemudian depan pintu saya letakkan kerusi supaya pintu tak buka, tak tutup dengan sendiri. Alhamdulillah setakat ni benda tu belum jadi realiti. Tapi Casey, sejujurnya kata TBH lah TBH tu, to be honest Casey, TBH, mimpi saya betul-betul macam saya berada dalam rumah saya. Semua benda sama dalam rumah. Dari katil, cadar, langsir, pintu almari, posisi almari saya, semua sama, seolah-olah macam real, Casey. Saya rasa benda tu ada kot dalam rumah. Tapi Alhamdulillah setelah beberapa kali mimpi benda yang menakutkan ini, seperti saya katakan tadilah, saya letakkan door wedge dekat bawah pintu, letak kerusi depan pintu. Kemudian setiap malam sebelum tidur saya buka YouTube bacaan surah suci, letak dalam bilik. Bacaan itu akan berkumandang sampailah ke pagi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah yang pertama, kiriman daripada Izzah tentang pengalaman beliau. Mimpi yang menakutkan. Mimpi yang menakutkan. Jadi dalam mimpi dia mimpi macam anda lah. Macam kita, mungkin anda dalam rumah, saya dalam rumah, saya tidur, saya mimpi exactly the same. Tengah tidur tu kan, bila saya mungkin mimpi tu dekat pintu almari saya ada gantung, mungkin gantung baju. Dia menggambarkan rumah Izzah yang sebenar pada waktu itu. Jadi bila dia bangun, dia rasa macam betul. Dan pintu almari tu, pintu bilik Izzah kalau tidur tu dia suka buka pintu lah. Jadi dekat belakang tu mungkin ada bahagian lopong sikit. Jadi benda tu sembunyi di belakang pintu. Dan bila dia panggil suara, Izzah terpandang dekat kawasan pintu bilik tu. Lalu pintu bilik tu akan tutup perlahan-lahan. Dia tutup. Sampailah Izzah ternampak dia berdiri dekat pintu. Bayangkan. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Saudara, kisah berikut ini ingin Casey bacakan datang daripada pengirim kita bernama Syafiq, berasal daripada Shah Alam, Malaysia. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Lepas tu dia ada exclamation mark. Abang Casey. Panjang betul dia punya harakat. Kata Syafiq,
Abang Casey, baca email saya sekarang. Ini email saya yang ke-8. Tolonglah. Alhamdulillah malam ni rezeki anda, Syafiq. Saya Muhammad Syafiq. Casey boleh panggil saya Fik, seperti kawan-kawan saya panggil saya. Saya panggil Syafiq sudahlah ya. Kata Syafiq, saya ni seorang penuntut di sebuah universiti dan saya tak perlu tinggal dekat asrama sebab rumah saya dengan sekolah tak jauh, Casey. Paling-paling memandu dalam makan masa dalam 45 minit hingga 1 jam sampailah rumah saya di Shah Alam. Kejadian seram ni berlaku dekat asrama sekolah saya. Tapi ini diceritakan oleh kawan. Kawan saya di sekolah, kawan perempuan lah, pelajar perempuan di asrama perempuan. Katanya salah seorang pelajar pernah kena rasuk. Dan ini apa yang dikongsi sama, Casey. Waktu tu bila pelajar tu dirasuk, dipanggil pihak sekolah untuk datang dan untuk rawat dan bantu pelajar kena rasuk. Pelajar ni difahamkan balik agak lewat selepas belajar. Dia belajar seorang diri dekat kawasan belajar di sekitaran asrama yang dia duduk. Dia naik atas, dia masuk bilik. Tiba-tiba saja dia duduk dekat kerusi dalam bilik asramanya dan dia mula menyanyi lagu-lagu yang menakutkan. Lalu, kawan-kawan yang tinggal satu bilik asrama satu persatu terbangun. Kata Syafiq, satu persatu terbangun dan menegur kawan pelajar ni yang sedang menyanyi. Dia hanya duduk tidak memegang, tidak bergerak, memandang ke satu sudut dan menyanyi. Saudara para penonton malam seram, anda bayangkan salah seorang daripada kawan bilik asrama ni menegur. Contoh nama dia Sofia. Sofia? Hei, tak tidur lagi ni? Dah pukul berapa ni, Sofia? Tapi Sofia tak layan. Satu persatu cuba panggil dan satu persatu memandang ke arah satu sama lain. Barulah kawan saya ni yang ceritakan benda ni pada saya, dia bangun daripada katil, dia jalan menuju ke arah Sofia. Dan apa yang berlaku bila dia nak dekat sampai dengan Sofia mengilai. Kuat Sofia mengilai. Bayangkan saudara para penonton malam seram, dia mengilai kuat sampaikan kawan saya ni menjauhkan diri dari Sofia dan yang lain terpaksa menelefon pihak sekolah untuk datang membantu. Sedang kawan saya telefon pihak sekolah, sedang menunggu seorang atau dua orang yang datang untuk membantu. Bilik sebelah dah dengar kecoh bunyi Sofia mengilai. Datang beberapa pelajar untuk melihat dekat pintu. Selepas tu datang pelajar yang lain, makin ramai kisah dekat depan. Bila pihak sekolah datang dan juga dibantu oleh seorang lelaki, seorang ustaz datang, ustaz tu mula baca kisah. Ustaz baca. Masalahnya bila ustaz tu baca, melihat memandang ke arah Sofia, Sofia ketawa. Tiba-tiba Sofia senyap. Sofia senyap. Dan Sofia macam sedar. Aku dekat mana ni?
Kenapa ramai orang? Jadi ustaz ni ingatkan yang Sofia ni orang benda yang rasuk dalam badan dia dah keluar. Kan? Baca, Sofia senyap. Tiba-tiba tersadar dan tanya dan terperanjat apa yang sedang berlaku dan dia dekat mana. Dan pelajar sebelah dia pula, iaitu kawan saya yang tinggal sebilik, Norin nama dia. Kawan kepada kawan saya lah, yang tinggal sebilik, Norin nama dia, mula ketawa dan mengilai. Dan saya dengan kawan yang lain tengok Norin. Hey Norin. Dan ustaz baca lagi. Baca. Dia macam pindah atau kisi. Dia pindah, dia lompat dekat badan orang lain. Dan pelajar satu lagi akan ketawa. Norin pula akan sedar. Dan kemudian pelajar ni ketawa, ustaz baca lagi. Dia lompat, kisi. Dia main lompat-lompat tubuh. Ustaz berhenti. Ustaz minta tolong pihak berkuasa daripada sekolah yang ada dekat situ supaya pelajar-pelajar perempuan yang lain semua keluar, termasuklah kawan-kawan yang duduk sebilik. Jadi akhirnya benda tu kembali asal pada Sofia. Yang lain semua dah keluar. Ustaz pun berdiri dekat dalam bilik tu dengan dua pihak berkuasa daripada administrasi yang berada dekat dalam bilik berkenaan, kata Syafiq. Jadi kawan saya tak dapat lihat sepenuhnya sebab pintu dah ditutup. Kawan saya hanya dengar bila ustaz baca, Sofia mula menjadi marah, mengilai, menangis. Itu yang mereka dengar. Selang lebih kurang setengah jam, ustaz keluar dari bilik dan ustaz pesan pada kawan-kawan sebilik supaya jangan pegang Sofia. Jangan sentuh dia, jangan pegang dia. Apa-apa masalah, telefon guru awak, telefon pihak sekolah, kata ustaz. Ustaz pun jalan. Jadi kita tengok Sofia tengah tidur atas katil, tengah baring atas katil, senyap tak lain orang. Salah seorang kawan saya ni bertanya, Sofia, kau okey tak? Saya terus marah. Ustaz cakap jangan berbual dengan dia lah. Sudahlah, korang pergi tidur. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Ya, itu dah kisah daripada Syafiq. Bukan pengalaman yang dia alami, tapi kisah ni dikirimkan pengalaman seorang kawan yang menetap di sebuah college dan menetap di sebuah asrama dekat college berkenaan. Jadi dalam cerita ni makhluk tu boleh lompat-lompat tubuh. Dia boleh teleport daripada satu badan. Ustaz baca, kesian ustaz Ustaz kena goreng Kan ustaz baca, ustaz tengok Sofia ni. Yang pertama datang, Sofia mungkin tengah main rambut ke, tengah menyanyi kan. Ustaz pun baca. Tiba-tiba Sofia sedar. Apa berlaku ni? Dan saudara, apa yang berlaku? Ustaz ni tiba-tiba dengar kat sebelah pula tengah ketawa. Dia ketawa dengan ustaz lah. Aku dah pindah lah. Jadi dia dah keluar daripada badan dan bila yang kali terakhir dia masuklah kembali asal kepada dalam badan Sofia tu, ustaz dapat mungkin merawat dan kemungkinan benda tu dah keluar daripada badan sebab kawan-kawan semua kat luar tak dapat lihat dan dengar. Cuma pesanan ustaz tu, jangan sentuh dan jangan bercakap dengan Sofia. Jadi itulah yang dibuat sampailah ke pagi. Kemungkinan takut benda tu akan transfer kalau dia macam pegang Sofia, pak. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kita sambung malam seram dengan kisah seram berikut ini. Sementara itu, pada anda yang sedang menonton malam seram, kalau ada pengalaman anda nak kongsi pada Casey, boleh kirimkan segera ke talian hotline malam seram
iaitu +65 8131 0287. Anda kirimkan voice note ataupun kirimkan teks. Casey, boleh call saya ada pengalaman nak diceritakan. Saya akan cuba hubungi anda untuk berkongsi kisah. Yang ini apa ni? Oh, ni dia kirimkan bila ni? Sekejap Okay. Kalau boleh jangan kirimkan saya kiriman teks ya melalui WhatsApp. Sebabnya saya tak dapat bacakan WhatsApp anda kerana saya ada banyak email saya nak habiskan. Jadi maka itulah kalau WhatsApp selalunya teks tu saya susah nak bacakan pengalaman kisah anda. Dan untuk siapa semalam yang cari saya Alfis Berada Alfian macam itulah. Mohon maaf nanti saya akan cuba hubungi anda sebab hari ini agak sibuk sedikit. Jadi terima kasih kerana cuba cari Casey dan minta maaf banyak lah saya ni macam ada magic hilang-hilang hari ni agak sibuk sedikit, nanti saya akan hubungi brother kita. Okey. Okey, yang ini mata saya merah sini kenapa nampak? Padahal dah rehat mak bangun terkejut kan merah Ish. Okey, biar merah jangan mata putih. Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, ni kiriman daripada pengirim kita. Sebentar ya. Ini nama saya Taeyeon. Bracket bukan nama sebenar. Itulah Nama Taeyeon bukan nama sebenar. Saya berasal dari Johor, Malaysia. TBH. Ni pun suka gunakan TBH To be honest, saya ni penakut nak dengar cerita hantu. Lagi-lagi nak tengok cerita hantu memang lambat lagi lah Casey. Lepas tu dia ketawa. Sebab banyak sangat pengalaman terserempak terjumpa benda-benda ni. Saya ada banyak cerita seram saya nak share dengan Casey. Tapi saya highlightkan 3 je lah. Okey, nanti saya share lagi kalau ada. Tapi ini kisah saya. Cerita pertama ni terjadi pada tahun 2008. Masa tu saya sambung belajar di sebuah politeknik di Malaysia dan waktu tu saya semester kedua. Konsep hostel di politeknik saya ni, selepas habis semester 1, kami tidak dibenarkan duduk di hostel, kena duduk luar. Jadi jalan mudah yang saya ambil, join ahli jawatan kuasa KEMSIS. So bila diserap masuk, saya macam happy lah. Lepas tu saya dilantik sebagai ketua Aras 3. Jadi bilik saya di Aras 3 Casey. Dan sebelah dekat dengan toilet. Masa masuk ke dalam bilik tu, saya rasa macam lain macam lah. Bila saya akhirnya dapat pindah ke bilik tu, macam lain. Jadi sampai budak-budak second batch sampai, saya duduk sebilik dengan junior. Tapi kami satu umur. Okey, nak dipendekkan cerita, sepanjang semester hanya beberapa kali je dia tidur dekat bilik. So masuk bulan ketiga, saya pun tanyalah, ni selalunya tidur ni dengan bilik dengan kawan-kawan sebilik lah. Tapi yang ni macam jarang betul nampak dia tidur sebilik. Jarang sangat. Jadi ada peluang saya jumpa dia, saya tanya, Elis, saya nak tanyalah sikit dekat awak. Apa dia? Saya ada buat salah ke dekat awak? Kasih awak marah? Kenapa selalu awak tak tidur bilik Alice pun cakap, tak ada apa-apa lah awak. Awak tak buat salah pun. Apa pula cakap macam tu? Saya pun bertanya lagi, cuma apa Kenapa Alice jarang tidur bilik? Dah berbulan dekat sini,
Saya seorang yang tidur kadang-kadang. Alice pun menjawab, cuma apa susahlah nak cakap awak. Alice cuma takut aja. Kerap sangat Alice nampak macam budak kecil duduk depan muka awak waktu awak tengah tidur. Ada satu malam tu, waktu awak tidur, ada perempuan Alice nampak terbangun dia tidur. Siapa tu? Alice nampak awak, minta maaf Alice bukan nak takutkan awak, tapi ini since awak dah tanya, Alice nak ceritakan ni. Cakaplah Alice, siapa dia? Alice nampak ada perempuan duduk. Dia duduk dekat kepala awak, betul-betul dekat belakang ujung katil tu. Lepas tu dia tengok, dia tenung muka awak. Rapat awak. Kalau awak balik lambat, selalu ada perempuan duduk dekat meja study awak. Sebab tu Alice takut. Alice jarang sangat nak tidur dalam bilik. So selepas dengar cerita dia, maksudnya bukan saya seorang je lah yang nampak lembaga tu. Sebab Casey, kalau dia tak ada je nampak kakak cantik tu dekat tingkap since meja study saya menghadap sebatang pohon besar. Saya kalau benda lain, uji keberanian saya okey, tapi janganlah Cik Poch ataupun gula-gula Casey. Hujung semester, saya banyak study dekat bilik di ex roommate saya masa semester 1 dulu. Jadi waktu tu dalam pukul 2-3 pagi, saya balik bilik nak ambil tilam tarik ke bilik dia. Sebab bilik kami antara toilet je kan. Bila saya buka pintu, bilik gelap. Lepas tu saya nampak Casey, ada benda ni. Buka je pintu, nampak benda ni putih, tegak. Sebelah katil saya ni, berdiri dekat pintu bilik macam kaku. Apa benda tu? Saya buka pintu, nampak benda tu. Itu yang saya tanya. Dan kalau benda tu kawan saya yang nak buat prank, dia macam tengah terapung-apung ke si. Saiz tu sangat pelik. Benda dia macam lurus seperti bantal peluk. Terus saya terperanjat. Dan bila ex roommate saya datang, panggil saya. Dia tepuk bahu. Terus terkejut. Saya baca surah-surah kerana ternampak benda tu. Apa yang saya nampak, saya ceritakan dengan kawan saya sambil saya menangis ketakutan. Tak berani ke si? Tak berani. Jadi setiap kali kalau saya nak melawat ada jenazah ke, saya akan ada fobia. Nampak sama ke si? Cerita saya kedua baru terjadi hujung tahun 2020. Ada dua kejadian berlaku. Yang pertama, masa tu malam dalam pukul 10, saya dengan makcik tengah tengok TV. Jadi Casey, bahagian yang saya duduk ni boleh nampak koridor luar melalui tingkap dapur. Masa tu saya tak pakai cermin mata. Walaupun tak pakai, mata saya masih boleh nampak jugalah. Sin saya rabun silau je. Nak dijadikan cerita, tengah layan tengok TV, saya nampak sepupu saya baru balik kerja. Selalunya dia akan pakai dress warna hitam bila dia balik daripada kerja. Tapi yang peliknya, waktu saya nampak sepupu saya ni dekat luar koridor rumah, saya nampak dia di tengah jalan. Selalunya kalau jalan dekat tingkap tu cepat ke si, dalam beberapa saat dah lalu dah. Yang ini sepupu saya jalan pelan dan masih lagi nampak dekat tingkap, tak hilang-hilang daripada pandangan saya. Nampak ke si? Kenapa pula sepupu aku ni jalan pelan sangat? Saudara para penonton Malam Seram, waktu tu husband dia tak ada. Sedangkan masa tu husband dia ambil dia balik kerja. Dan masa saya angkat tangan, dia tengah jalan pelan ni, dia tak respon. Dia tak toleh, tak tengok. Jadi saya rasa macam, ni sepupu aku ke? Kenapa aku angkat tangan tak layan? Mungkin tak nampak dan tak perasan agaknya.
Sebab dia ni waktu tu lepaskan rambut dan rambutnya menutup sebahagian belah muka. Mungkin tak nampak kot. Yelah, Casey nak cuba sedapkan hati. Casey tiba-tiba saya nampak dia toleh tengok saya, Casey. Seram muka dia. Bila nampak mata dia yang menyeramkan, saya cuba tenangkan diri dengan kata, oh, mungkin contact lens agaknya. Mata dia memang seram. Saya buat tak tahu je lah. Saya duduk tengok TV dengan harapan sepupu saya ni akan sampai depan pintu, beri salam, masuk dalam rumah. Nak dekat 10 minit ke si? Kenapa tak muncul lagi depan pintu ni? Daripada tadi nampak dia jalan depan tingkap, jalan slow motion, tapi tak sampai-sampai. Tak ada orang ke si? Jadi saya pun pergilah dapur, ambil sampah nak buang. Bila saya keluar, tak ada sesiapa pun dekat luar. Sambil jalan saya fikir, oh, mungkin dia turun semula. Adalah tu barang tertinggal agaknya dalam kereta. Sebab tu tak nampak. Tak apa, fikir positif. Selepas buang sampah, masuk balik dalam rumah, duduk tengok TV. Dah sampai 30 minit, dia tak balik-balik juga. Saya terus tanya makcik saya yang tengah duduk dengan saya. Cik, Lia dah balik ke? Dia tak call makcik ke? Dia pergi mana? Makcik pun call dia. Makcik call lah. Tak tahulah. Dah lambat ni, tak boleh balik ni. Makcik call, tanya, Lia, kat mana ni? Dah lewat? Dah balik? Okey. Terkejut saya bila makcik cakap Lia berada atas motosikal, baru nak balik. Terus saya pekik dalam hati. Yang tadi aku nampak siapa Yang jalan pelan depan tingkap. Siapa? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, terima kasih perkongsian kisah awal tadi, pengalaman yang tak dapat dilupakan, dikongsi melalui kiriman email kepada Casey. Terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah rancangan horror talk show. Kalau ada kisah boleh WhatsApp pada Casey. Casey boleh telefon saya. Saya ada pengalaman sekian-sekian. Saya akan cuba hubungi anda. Ataupun kirimkan voice note lah. Anda rakamkan suara melalui aplikasi WhatsApp. Ya, cerita anda tidak terlalu panjang. Mungkin 4 minit gitu. Ya, dan kirimkan ke +6581310287. +6581310287. Yang ini, saudara para penonton, saya ada cerita seram nak dikongsi. Boleh call saya, Casey. Tajuk dia Penumpang Malam. Wow. Jom kita call brother kita Saya rasa mungkin dah tidur agaknya. Dah masuk alam bunian Yang ini mohon call saya mengenai penampakan tangan seram ketika sendirian di rumah. Okey, jom kita call. Harap dapat jawab panggilan. Hello. 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 Selamat Hello, malam seram. Malam seram, Casey. Siapa bercakap ni? Saya Nazri, Casey. Nazri, panggilan dari mana Nazri? Saya Nazri, panggilan daripada Kajang, Selangor. Oh, orang Selangor orang Selangor, Casey. Jadi pengalaman anda kata nampak tangan seram dekat mana tu? Di mana tu, silakan. Okey.
Okay, Casey. Cerita dia masa berlaku ni sekitar dalam 6 tahun lepas. Ketika tu saya masih lagi bekerja part time sebab baru habis kaji kan. Dan waktu tu saya tinggal di rumah kakak saya di kawasan ni. Satu malam tu kakak saya di rumah. Jadi saya baru pulang daripada kerja lewat dalam pukul 11 macam tu. So saya masuk rumah seperti biasa. Ketika tu saya tak tahu yang kakak saya tak ada kat rumah. Seketika sampai ke rumah, saya hubungi kakak saya. Dia nyatakan dia tak dapat balik malam tu. So saya pun masuklah ke rumah seperti biasa. Dan pada saya cuma nak terangkan dalam rumah saya tu, daripada pintu terus ke hadapan ada toilet. Okey, dan di sebelah kanan toilet tu ada satu dinding yang menghala ke arah dapur. Jadi ketika saya masuk ke rumah dan saya pergi ke toilet untuk membuang air, dalam toilet tu saya dengar ada seorang panggil nama saya. Biasanya kalau dalam rumah, family saya akan panggil saya dengan nama pendek saya lah. Tapi yang panggilan tu dia panggil nama penuh saya. Tu yang saya terkejut lah, siapa yang panggil nama penuh saya sedangkan tak ada orang kat rumah. Contoh kalau nama anda Muhammad Fadil lah, cakap Muhammad Fadil dia macam panggil Muhammad Fadil. Dia macam nama saya Nazri, so dia akan panggil Nazri macam tu. Padahal dekat dalam rumah tu yang panggil saya Naz. So saya macam siapa yang panggil saya ni kan, sebab biasa orang panggil saya Nazir Alik-Wadik. Itu saya terus keluar toilet. Dan ketika keluar toilet tu lah pengalaman malang saya berlaku, di mana ketika saya keluar toilet nak keluar ke arah rumah, nak keluar rumah, saya pandang ke belakang. Di bahagian dinding berdekatan dapur tu saya nampak satu tangan hitam yang mereput. Dia betul-betul pegang dekat area dinding tu, macam di sebalik dinding tu kan dia pegang. Dan dia daripada situ saya terus collapse. Itu cerita sedikit sih. Anda pingsan sebab saya betul-betul tau. Sebab masa tu saya terlampau takut. First saya dikejarkan dengan suara yang seram. Saya memang dah kelang kabut sebab dah lewat malam. Dan dengan tangan macam tu, untuk pengetahuan Casey, rumah saya tu di kawasan agak pedalaman lah, dekat area Semenyi tu. Itu pun menambahkan lagi lah keadaan saya. Di Semenyi Semenyi. Ya, Semenyi. Casey. Siapa yang tak tergopoh-gapah bila tiba-tiba dengar suara panggil nama dalam rumah sendiri pula tu. Ya Allah. Terima kasih Anas dan selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Dekat dalam rumah sendiri, kalau dia dah main panggil-panggil nama, itu dah tahap biadab saudara. Kau dah duduk rumah aku, lepas tu kau nak start panggil nama aku. Bayangkan cakaplah nama anda. Masya Allah. Terima kasih kepada Brother Wan Muhammad Amdan. Sumbangan besar daripada anda nanti Casey bacakan ya. Kiriman kiriman super chat anda. Tapi bayangkan kalau dalam rumah tengah duduk, tiba-tiba seorang diri tengah tengok TV, waktu tu maghrib awak tahu awak seorang, tiba-tiba dengar suara Hamdan. Dia kalau panggil nama sendiri seram, tapi saya rasa dia kalau panggil nama social media kita lagi seram. Contohlah nama awak yang betul adalah Siti Zakiah, contoh. Tapi nama Facebook, nama Instagram bukan Siti Zakiah, Adik Lonely contoh. Tiba-tiba makhluk tu dia tak panggil nama anda tau. Anda tengah duduk ni, Adik Lonely.
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Seram kalau tiba makhluk tu tahu nama Instagram korang, nama Facebook, nama kan kita selalu kan gunakan nama-nama samaran kan. Macam ni Weekend Offender. Mana dah tahu nama YouTube aku ni. Baru terperanjat tahu tak apa. Dia boleh tahu ni dia sebut nama Facebook Tapi kalau nama Instagram yang ada X_N_O_X tu susah nak sebut lah. Okey. Kan ada yang setuju kisah seram ke si tahu dia tahu nama Instagram Okey, kisah akan berehat seketika dan saya akan kembali untuk saya baca mungkin lagi beberapa cerita lah. Saya akan cuba malam ni saya akan sambung lagi beberapa cerita sebelum saya akhiri malam seram agak lebih awal sedikit daripada waktu biasa. Sebab saya tengok mata saya asal merah kat sebelah ni Nampak tak sini? Kan merah kan? Kenapa Keluar. Tiba dia zzz. Nampak live tahu. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Tidak pernah aku terfikirku akan bersendirian hidup tanpa dirimu. Aku masih sangsi dengan alasan yang kau beri. Mudahnya kau pergi, walau pernah kau sumpah berjanji ku tak akan ada pengganti. Janji tinggal janji, harapan menjadi mimpi. Dahulu bila bersama kau, kata jodoh kita ini selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Kini semua berubah. Kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Dahulu bila bersama kau, kata jodoh kita ini selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Kini semua berubah. Kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Kini ku berserah, bukan ku kalah
Karena ini ujian datang darinya, aku tetap reda, walau sakit ku terima. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Baik saudara, Malam Seram kembali bersama dengan saya Casey. Terima kasih pada yang sedang menonton rancangan Malam Seram. Dan tadi yang kirimkan sumbangan super chat, super sticker, izinkan saya berikan Casey sedikit masa untuk membacakan sumbangan-sumbangan anda dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih sekali lagi sokongan yang anda berikan pada saluran Malam Seram. Casey rasa sangat-sangat bersyukur sangatlah atas sokongan anda berikan daripada channel Malam Seram ke channel Malam Seram Podcast. Jadi saya harap dapatlah kita terus bersama-sama dan saya akan dapat terus menyajikan kisah pengalaman seram yang dikirimkan melalui email. Banyak sebenarnya pengalaman saya terima dan saya akan cubalah sedaya yang mampulah untuk bacakan berapa banyak yang saya boleh. Yang ini, terima kasih sumbangan super sticker dari Nuraini. Terima kasih Nuraini. Kita juga ada Weekend Offender kata Malam Seram is wonderful. Oh, terima kasih kepada Weekend Offender. Malam Seram is wonderful. Zainuddin Hassan katanya, Assalamualaikum KC and Gang. Single man on duty. Selamat bertugas pada brother Zainuddin Hassan. Kak Norkia Jones, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam dan geng-geng. Bab KC tanya semalam, akak memandu Audi Quattro Q3 hitam aja, tinggal dekat countryside, jadi good untuk merayap cari hantu tapi tak jumpa-jumpa. Okey, nak memandu balik dari kerja ni. Oh, di countryside best Jadi kalau Kak Norkia kalau balik daripada tempat kawasan bekerja, dekat rumah ni lazimnya berapa jam anda memandu? Ya, mungkin boleh kongsi dan pemandangan dia, nampak rumah ke, nampak pokok-pokok kehijauan ke, seronok tapi itulah kalau hari-hari dah tak seronok lah sekali-sekala okey lah pandu jauh kan, pemandangan, luas pemandangan. Tapi kalau dah hari-hari ni, hari-hari nampak pokok pun lengit juga ni Okey, terima kasih. Cloudy Cloud, first time dengar live sambil menjahit. Been listening to you since your radio days. Keep up the great work, Casey. Terima kasih pada Cloudy Cloud atas sumbangan super chat anda untuk Malam Seram. Masya Allah, sumbangan besar daripada yang amat berhormat Datuk Seri Wan Muhammad Hamdan. Terima kasih pada Datuk Assalamualaikum kepada semua yang saya hormati. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Semoga Allah memberi kampunan di atas dosa-dosa kita. Sumbangan ini buat apa yang perlu. Semoga Allah memberi kesihatan yang baik dan murahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih pada Datuk Seri Wan Muhammad Hamdan, sumbangan yang besar daripada anda dan tak pernah putus memberikan sumbangan untuk Malam Seram. Abdul Khalik, rindulah vlog-vlog KC. Bila KC nak buat vlog lagi? Nantilah Sebenarnya saya memang nak buat. Dah saya rakamkan. Cuma saya tak boleh beritahu sekarang sebab
Nantilah saya akan beritahu, dan nanti baru anda faham. Oh patutlah. Nanti bila tiba nak dekat sampai hari ni, nak dekat sampai. Abdul Khalik, rindulah. Oh, dah baca tadi So Fire. Ya. Salam KC, saya baru pulang dari Bedok Reservoir. Saya duduk di Waterfront Isles di mana ni? Di sana tadi sambil ambil ketenangan malam. Duduk seorang ke dengan kawan anda daripada Russia? Puteri Malam Purnama, terima kasih sumbangan super sticker anda. Okey, kalau sudah bersedia, tadi saya first half of Malam Seram ni bila saya mulakan, nampak dia merah, kepala saya macam ni. Tak tahu kenapa lah. Saya okey tau. Cuma agak agak apa ni, sebab saya kalau tidur saya ada di sinus problem. Jadi saya tadi sebab tu main lagu, lepas tu ada bunyi efek lebih sikit. Saya daripada toilet tadi saya bersihkan hidung saya bersihkan mulut saya. Jadi datang balik dah better sikit lah. Baru bangun tidur selalu saya ada that sinus thing. Mungkin ada ada solusi, ada cara untuk saya kurangkan sinus, boleh beritahulah. Setiap pagi saya akan ada. Setiap pagi, jadi saya akan gunakanlah cara-cara yang anda sarankan. Kita teruskan Malam Seram. Ini kiriman daripada Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Megan. Saya adalah saya adalah peminat Malam Seram, dan kisah saya boleh saya ceritakan. Berlaku terjadi perkara ini di salah sebuah kolam renang KC. Kolam renang public swimming pool di kawasan Jurong. Saya tak nak cakap public swimming pool yang mana, tapi sebuah kolam renang umum di kawasan Jurong. Dan inilah pengalaman daripada Megan untuk rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Kisah daripada Megan begini. Sebenarnya KC, bila perkara ni berlaku saya terperanjat kerana ia terjadi pada waktu petang, sekitar 6 lebih petang. Waktu tu semua dah nak tinggalkan kolam renang. Kolam renang yang mana saya dengan kawan-kawan saya dah buat persiapan nak tinggalkan kolam renang. Selepas tu kita nak pergi menonton wayang. Jadi apa yang berlaku pada masa tu, yang pergi dekat kolam renang ada 5 orang. 5 orang. Yang berenang 4 orang, lagi seorang tu tak berenang. Sebab dia tak tahu berenang dan dia pun tak nak berenang dengan kita lah. Jadi dia duduk jaga barang-barang kita. So selepas habis berenang, kita semua masuk dalam toilet. Masing-masing nak bersihkan diri, nak mandi, salin pakaian, dan kita nak keluar, kata Megan. Kemudian kita semua nak pergi menonton wayang. Tempat kolam renang yang saya pergi ni besar ke si? Dia siap ada slide lagi, boleh turun. So tempat ni selalunya ramai orang, especially during the weekend. But kita pergi ni hari biasa. Waktu pun agak pelik. Pukul 5 lebih 6 petang kita baru nak balik. Jadi saya pun masuklah dengan kawan-kawan dalam toilet untuk bersihkan diri dan kita nak keluar. Bila keluar, satu persatu akan cakap lah, "Hey, I'm done lah. I wait for you guys outside." Okay, satu-satu keluar. Kan? Kawan seorang lagi cakap, satu lagi keluar. Jadi kita tahu okay, mula satu keluar, 4 orang kan. Satu keluar, tinggal 3 orang. Dia cakap, "Okay, I'm done lah." Dia tulis dalam bahasa Inggeris, saya terjemahkan bahasa Melayu. Aku dah habis apa-apa jumpa kat luar lah. Okey. Tengah mandi cakap okey. Kemudian satu lagi keluar. Satu lagi keluar. I'm done lah. Tinggal 2 orang. Tinggal saya, kata Megan, dengan seorang lagi kawan lah. Jadi saya mandi memang lama ke si, sebab saya mempunyai rambut yang panjang dan lebat.
Dan bila saya berenang, saya lupa nak bawa saya punya swimming cap. Jadi rambut saya terkena klorin dan saya memang tak suka that feeling klorin ada pada rambut saya. So I took a longer time sebenarnya untuk mandi dan bersihkan diri. Kawan-kawan saya tahulah bila setiap kali saya berenang dan tak bawa saya punya swimming cap. Jadi tinggal 2 orang dalam toilet. Yang nombor 3, yang satu lagi ni nak keluar ni, dia tak cakap dekat saya. Dia tak cakap dekat saya, ataupun dia cakap dengan saya sebab saya tengah shampoo, bunyi pipe hujan tu bising, saya tak dengar. So another friend, the last one left toilet tu. Tengah shampoo rambut, saya pun tanyalah. Nama dia Adelina. Adelina, you still inside lah? Hold on lah, I'm almost done. Kata, Adelina, kau masih kat dalam Kejap aku nak dekat habis lah. Dan Adelina cakap, yeah, okay. So saya habis mandi, saya dah gelap rambut saya dah salin pakaian, saya pun keluar daripada toilet tu. Saya berdiri dekat sinki, sinki air. And then saya gunakan contact lens lah. Saya tukar contact lens saya. Tadi saya pakai clear lens, yang ini saya pakai coloured lens. Tengah tukar, Adelina, you done? Dia menyaut ke si? Okay. So pakai air, saya tunggu lama. And then Casey, dalam beberapa saat selepas saya tanya, Adelina, you done? Dan Adelina jawab, Adelina masuk ke si? Megan, took so long ah. Everyone is waiting for you no. Cakap, lama nak kau Megan. Orang tunggu kat luar ni tau. Adelina, you done? Kau dah habis? Ya, dari tadi aku dah habis. Kan aku cakap aku nak keluar tadi. Kau cakap bila mana kau cakap Tiba-tiba dalam toilet tu saya dengan kawan saya dengar, who's that? Kita pusing terus keluar ke si. Laju jalan keluar. Ini berlaku di salah sebuah swimming complex dekat Jurong. Terima kasih. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tu kisah dia tanya, Adelina, are you done? Tiba-tiba selepas Adelina jawab kawan masuk dalam. Asal kau lambat sangat? Adelina, kau kat sini. Dan kawan dia cakap, tadi kan aku keluar, kau yang cakap. Jadi maknanya bila Adelina keluar, Adelina dengar ada orang cakap, tapi bukan Megan yang cakap lah. Jadi Adelina pun dengar suara tu. Megan bila habis mendengar suara tu, tiba-tiba, suara siapa yang terima kasih pada Megan yang sudi berkongsi pengalaman kisah dalam rancangan Malam Seram. Okey, seterusnya yang ini pengalaman kiriman ini datangnya daripada Kak Seri. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi, kakak nak berkongsi satu kejadian seram. Tolong Casey pendekkanlah cerita kakak ni kalau terlalu panjang. Kakak ni dulu tinggal, arwah mak tinggal bersama dengan kakak. Dan arwah mak kakak ni, walaupun ada katil, dia suka sangat tidur dekat atas lantai ke si. Nanti dia akan letakkan tilam, dia tidur atas lantai. Dia kata lebih selesa tidur atas lantai daripada tidur atas katil. Nanti kadang-kadang marah dia lah, lantai tu kan sejuk. Tapi walaupun beralas tilam tu pun tak tebal sangat ke si. Tapi dia kata, okey tak apa, tak kisah. Senang jugalah aku tidur kat atas lantai ni. Kalau aku golek jatuh pun tak baring pun tak jatuh. Jadi dipendekkan cerita, arwah mak dah pergilah meninggal dunia. Casey, banyak kali kakak pernah nampak arwah mak baring bawah katil. Bawah katil? Nanti kalau kakak sedang menjahit baju, kakak ada satu bilik yang kakak gunakan bilik menjahit lah. Tengah jahit baju tempahan, kakak akan nampak bilik arwah mak. Bilik tu gelap, nanti nampak bawah katil macam ada orang baring, dan orang ni menyerupai susuk tubuh arwah mak kakak. Baring dekat bawah katil. Bukan sekali kakak pernah nampak, beberapa kali.
Sehingga kan kakak cakap dekat suami, katil arwah mak boleh tolong tak? Buka, kasih orang atau buang? Beritahu suami sekali, suami kata okey. 2 minggu ke si? 2 minggu dia punya okey, katil tu masih dalam, tak maaf terbatuk lah dalam bilik yang sama. Cakap lagi dengan suami, bang, kan saya suruh abang buang katil ni atau kasih orang, boleh tak bang? Dalam 2 minggu tu berkali-kali nampak arwah mak kononnya tengah baring bawah katil. Akhirnya selepas 2 minggu dah kena marah, beleti berbakul-bakul, barulah suami pergi cari orang untuk buang katil tu. Bilik tu dah dibersihkan, dah dimop lantai. Alhamdulillah, ya, pasang bacaan surah-surah. Tak ada lagi penampakan sebab katil dah tak ada. Sebab katil dah tak ada. Mungkin dia suka tidur bawah katil agaknya. Sekian, terima kasih. Harap Casey bacakan. Dan kalau tak seram, mohon maaf dari Kak Seri untuk yang sedang menonton Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Ayolah, tidur bawah katil. Ada katil suka tidur atas tilam, ya, dekat lantai. Saya antaranya lah. Saya favourite. Favourite tidur atas lantai dengan tilam. Tak tahu kenapalah. Rasa sebab saya sejujurnya lah, ya, daripada saya kecil sampailah saya berumah tangga lah. Daripada kecil sampai berumah tangga, saya tak pernah ada katil. Tidur atas lantai lah. Atas lantai tu lah. Lantai keras tu lah tempat saya tidur. Sebab tu badan saya nampak kan, jatuh atas lantai ni kira macam jatuh atas tilam. Saya suka lah tidur atas lantai. Tak tahulah jadi satu kebiasaan sebenarnya, ya. Walaupun tilam tu empuk, sedap tapi tetap lantai juga saya cari. Okey. Yang ini kisah selanjutnya. Kiriman daripada ni dah baca tadi. Izinkan saya beberapa lagi. Okey. Ini mana tadi? Okey. Daripada pengirim kisah dari Kak Seri, ya. Yang ini kita sambung pengalaman selanjutnya dengan tajuk dia selfie dengan wanita bertelekung. Dia punya spam email, saya nyaris block dia. Banyak. Dia bukan email. Satu email tu dia hantar resend, forward tahu tak? Tolong jangan spam macam tu. Ada spam, saya lepas ni saya akan terus block email tu. Sebab banyak sangat. Dia hantar email, dia hantar satu lagi baru, hantar. Jadi berderet dah benda tu situ. Lazimnya saya kalau gitu saya select everything, delete, senang. Sebab mengganggu perhatian dia. Tapi tak apa, ini rezeki dia. Ya, saya nak berkongsi kisah. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Gunakan nama panggilan saya Yai. Betul Yai. Jangan sebut nama saya di alamat email, ya. Saya dari Selangor dan ini adalah kisah saya semasa tingkatan 2. Ketika itu saya duduk di asrama sekolah yang berada di Kuala Lumpur. Dan ini kisah saya, Casey. Jom kita ikuti kisah daripada Yai dengan tajuk selfie dengan wanita bertelekung. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Pada malam kejadian ini, ia seperti malam yang biasa. Kami diwajibkan prep, study atau siapkan homework. Selama 2 jam, dari jam 8 hingga 10. Kami bebas, katanya. Bebas mahu prep di mana saja asalkan dalam kawasan asrama. Tak tahu kenapa malam tu saya dan kawan-kawan lain
terfikir nak prep dekat kantin asrama. Sedangkan selalunya kami prep di pondok yang berada dekat dengan dom kami. Kami ni seramai 7 orang termasuk saya, tetapi saya hanya duduk semeja dengan 2 kawan sekelas. Itu sebab homework kami dengan kelas yang lain adalah berlainan, Casey. Jadi kami hanya bertiga dan 4 orang lagi di meja sebelah. Nak dijadikan cerita, semasa tu kami prep, bukanlah kami betul-betul study pun. Yalah Casey, dah jumpa members, mana tak bersembang. Kami pun bersembang Casey. Sambil tengah buat prepnya mungkin 20%, sembangnya 80%. Bergelak, ketawa, kuat ketawa. Boleh kata kami buat bising lah masa tu. Biasalah Casey, kami ni semua pelajar-pelajar, pelajar lelaki ada kalanya memang macam tu. Kadang-kadang ni bila dah jumpa kawan-kawan, terlupa pula objektif. Okey, dalam masa kami bersembang tu, saya dah lah tengok phone. Saya tengok phone saya untuk reply message yang masuk. Kemudian saya pun terfikir nak bergambar masa tu. Saya pun ajaklah kawan saya lain untuk selfie. Banyak gambar juga saya tangkap ke si. Saya petik, kejap. Petik satu lagi angle. Dan sampailah ada sesuatu terjadi pada waktu tu. Semasa saya membelik gambar-gambar di tingkap tadi, kami semua macam terdengar ada suara perempuan yang memberi salam. Yang lebih peliknya, salam tu tak pendek dan tak penuh macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti dalam solat. Semua terdiam dan tak menjawab salam, tapi apa yang kami buat, masing-masing mencari daripada mana datang suara perempuan yang memberi salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua toleh. Korang dengar tak suara perempuan beri salam? Siapa? Tengok kiri, tengok kanan, cari. Daripada mana datang suara perempuan tu? Pelajar lelaki dengan perempuan, Casey, dah tentu asramanya diasingkan. Dan asrama kami memang jauh blok. Jauh lagi untuk perempuan datang ke kawasan asrama lelaki memang tak boleh, Casey, memang dilarang. Bila tak jumpa siapa yang beri salam, kami boleh bergurau pula tentang ni dan sambung gelak ketawa. Tu adalah tu girlfriend kau orang bunian agaknya. Kau merepek lah kau. Ketawa ke si? Assalamualaikum. Dengan members ketawa, buat lawak. Saya masih lagi membilik gambar, kan? Belik gambar tadi yang terhenti seketika. Sambung belik lagi, tengok. Dan saudara para penonton Malam Seram, bila tengah belik-belik, tiba-tiba dalam gambar tu saya ternampak sesuatu, tahu ke si? Pelik sangat. Ternampak dekat belakang kami ada bayangan macam seseorang memakai pakaian putih, tapi tak nampak bentuknya lah. Bentuknya tak nampak, cuma nampak putih sama-sama. Seperti orang yang memakai telekung dekat belakang dalam gambar tu. Nampak macam telekung ke si? Bentuk kepala dan badannya, Casey pun tahulah gaya orang pakai telekung macam mana kan? Macam tu lah bentuknya. Sedang berdiri di belakang kami. Saya terus tunjuk kepada kawan-kawan lain. Bila kawan-kawan saya nampak je, kami tak kemas barang, terus larikan diri pergi ke bilik warden. Masalahnya Casey, saya orang yang terakhir lari keluar daripada kantin. Kawan-kawan semua berdesut lari tinggalkan saya. Bila berjumpa warden dan tunjukkan gambar tersebut, warden terus minta kami ikut pergi ke sana bersama ustaz. Kami pun pergi ke kantin. Dan apa yang kami lihat, ustaz cuba mengelilingi kantin. Mungkin cuba baca atau scan sesuatu yang mana pada waktu itu kami semua tak tahu apa yang dilakukan. Kemudian datang semula kepada kami dan memberitahu kami, kamu semua ganggu dan berbuat bising dekat tempat dia.
Ada tak tadi buat bising ketawa kuat-kuat? Ada? Tanya ustaz tu. Jadi kalau kamu semua hormat tempat macam ni, tak adalah dia kacau. Dalam malam-malam hari ketawa terbahak-bahak bising-bising. Jangan buat bising macam ni. Pada malam tu juga ustaz bersihkan apa yang patut dan kami semua minta maaf atas kelakuan kami, Casey. Kalau Casey nak tahu, kecoh dah cerita ni dekat satu sekolah sampai cikgu yang tahu pun nak tengok gambar tu. Siap minta bluetooth lagi. Tapi sayangnya cerita tu hanya sampai situ saja dan gambar pun warden minta untuk delete semuanya depan dia, Casey, supaya tidak dikecoh-kecohkan dan pelajar takut pula nak duduk dekat asrama tu. Ya, kemungkinan lah gambar warden minta delete. Dan itulah yang saya nak kongsi. Terima kasih semua. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu pengalaman kisah yang dikongsi sama dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih atas perkongsian kisah awal tadi. Yang ini daripada pengirim kita, siapa ni? Ada pengalaman seram yang nak dikongsi. Okey ni kejap daripada pengirim kita, wanita terselfie tu tadi. Oh, dia dah baca awal tadi siapa yang nampak tadi? Wanita bertelekung dekat belakang. Okey. Saudara para penonton Malam Seram. Cerita yang terakhir lah last lah ya. Ini datang daripada pengirim kita bernama Assalamualaikum Casey. Mana pula email? Waalaikumsalam. Nama saya Putri. Saya nak berkongsi satu kejadian seram yang pernah berlaku. Begini kisah saya, dan Casey jangan sebut nama yang tertera pada alamat email sebab itu nama sebenar. Putri adalah nama samaran saya. Jom Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kisah terakhir ni saya nasib baik saya ternampak. Sebenarnya saya nak baca awal tadi, tapi saya cari email tak jumpa. Saya pun lupa title dia. Alhamdulillah dia muncul balik Jadi saya dah baca kisah ni dan faham. Jadi saya berikan sedikit ringkasan sinopsis apa yang berlaku. Kemudian saya akan masuk cerita yang lebih terperinci. Dalam kisah ni, Putri ni dia berkenalan dengan seorang jejaka lah. Jejaka ni dia kenal, dan kemudian bila Putri kenal dengan jejaka ni, dia sebenarnya dapat banyak nasihat daripada kawan-kawan jejaka ni lah, yang mana ada Putri ingatkan mungkin nak putuskan hubungan ataupun mungkin cemburu ke, dan tak boleh terima lah Putri dengan lelaki ni. Tapi mereka semua tak beritahu. Semua tak beritahu kenapa. Cuma kawan-kawan datang kata, kau janganlah, jangan mati dengan dia lah, jangan. Kau jangan waste your time mati dengan dia. Dan bukan satu, ramai kawan-kawan datang yang cakap dengan Putri lah, di belakang kekasih Putri ni lah. So apa yang berlaku, akhirnya seorang kawan datang, dia beritahu hal yang sebenar. Dia kata, aku pasti tahu ramai dah cakap dengan kau supaya jangan kawan, jangan kawan, teruskan perhubungan dengan Amran. Nama yang digunakan lah, mungkin nama samaran. Kau tahu tak apa sebab dia? Jadi tak tahulah, aku apa kisah? Engkau pun nak halang aku ke? Aku tak akan hentikan cinta aku dengan Amran. Ini kira betul-betulnya cinta berputik Jadi kita sambung kisah Putri. Begini pengalaman yang disampaikan. Kawan dia satu orang ni ceritakan cerita yang penuh dan sebenar. Si Amran ni, dia ada seorang dululah arwah ibu. Arwah ibu dia rapat dengan dia. Setiap perempuan yang datang kenal dengan anak dia, semua perempuan-perempuan ni tak meet the level and standard. Ibu dia tak akan restu.
tak akan restu. Ibu dah akan cakap bila Amran ni terpaksa reject them because of the mum, kan, kata puteri, ibu akan cakap ada yang lebih baik untuk Amran. Ibu tahu, percayalah ibu, ibu tahu ada yang lebih baik untuk Amran. Yang tadi ibu tak sukalah, tak berkenan. Dan banyak kawan-kawan perempuan semua ibu dia reject. Dan dipendekkan cerita, ibu dia meninggal. Sebelum ibu meninggal, ini Amran ceritakan pada kawan yang ceritakan pada puteri. Ibu dia berpesan, Amran, nanti ibu dah tak ada, Amran jaga diri dan carilah wanita yang boleh jaga Amran macam mana ibu jaga Amran. Selagi Amran tak jumpa wanita tu, Amran jangan kahwin dengan dia dan ibu tak akan pernah setuju. Macam tu lah, kan? Jadi selang ibu dia sakit. Selang beberapa minggu ibu dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Jadi Amran pun kesedihan lah untuk beberapa minggu kerana dia memang rapat dengan ibu. Teruskan kehidupan seperti biasa. Dan dari situlah setiap wanita yang datang nak berkenalan dengan Amran, katanya ibu Amran akan datang rumah perempuan tu. Ish. Jadi kawan ni tanya, kau tak kena ganggu ke dengan ibu dia? Tak adalah, kau ni merepek lah cerita macam ni. Kau sengaja nak putuskan aku kan? Aku sayang dekat Amran tau. Aku nak kahwin dengan dia. Dia pun dah setuju. Casey, kata puteri, kawan dia pun balik. Kehidupan macam biasa. Saya tetap jumpa Amran keluar menonton wayang, pergi makan, dia hantar saya balik rumah. Sampailah pada satu malam, Casey. Saya tengah tidur. Saya dengar bunyi tek 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 tek. Macam orang tengah ketuk tingkap, ketuk benda yang berkaca dengan kuku, kan? Bunyi dia macam tu. Saya pula sedang duduk dekat katil, tengah baca sebuah tulisan vlog. Sebuah tulisan blog Tengah baca dengar tek, 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 tek. Saya pun macam, apa benda ni? Bunyi tu berhenti. Casey, sumpah Casey, kali kedua dia bunyi, datang daripada belakang lah tingkap aku. Saya toleh, saya nampak Casey. Saya nampak sebab saya pernah nampak arwah mak dia. Dia pernah tunjukkan gambar. Saya nampak arwah mak Amran dekat tingkap Casey. Dengan mata terbeliak macam terapung-apung dekat tingkap bilik saya. Sumpah saya nampak, terpekik sampai terjatuh dari katil. Selepas tu saya tinggalkan Amran. Dan Amran macam dah tahu tau, this thing will happen. Dia tak pujuk, dia tak call saya, dia tak cari saya. Saya adalah tunggu. Amran tak buat apa-apa pun. Tapi kisah ni dah lama ke sih? Maybe about 20 years ago. The last I check, tahun 2019, Amran masih belum kahwin. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu dia arwah mak dia. Dahsyat seram tiba. Dia kira mak dia possessive tau dengan anak lelaki dia, kan? Terlalu sangat possessive. Jadi bila Amran tu bawa kawan perempuan nak kenalkan pada mak, mak tengok atas bawah lah. Menyampah aku. Darling, baby. Dan mak dia ketika hayat dia masih ada marah, kata, Amran, jangan kawan dengan dia. Dia tak baik untuk kau. Dia tak bagus. Mak tahu mana yang baik. Tapi tak tahu berapa banyak. Dah berkali-kali Amran bawa teman wanita, semua mak dia tak berkenan. Menyampah. Bayangkan mak dia macam, mak, Amran pun balik lah konon balik nak tunjukkan apa ni, tunjukkan kan mak dia macam, siapa ni nama? Nama saya Alisha, cik. Alisha.
menyampah. Sudah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, Casey undurkan diri. Niat di hati nak habis awal tetap saya tengok. Sebab saya tak tahulah. Kan niat di hati, okey, hari ni habis awal saya tu dalam satu suku lah kan. Tadi saya nak baca 1-2 cerita. Tapi sejujurnya saya nak beritahu anda semua, saya memang suka baca cerita seram. Dan ada kalanya bila saya dapat mesej daripada keluarga kan, saya baru-baru ini ada seorang teman, dia hantar seorang brother kita lah, dia hantar mesej kepada saya yang menyentuh hati saya lah. Dia kata ketika arwah ayah dia masih hidup, arwah ayah dia suka dengar Malam Seram kan, suka dengar Malam Seram, dan dia pun suka dengar rancangan Malam Seram, dan dia akan dengar sama-sama dengan arwah ayah. Jadi arwah ayah dia bila dengar Malam Seram, setengah jalan tu dah masuk alam mimpi lah. Dah masuk alam bunian. Dan dia akan dengar sampai pagi lah. Nanti bila bangun pagi kan, nanti arwah ayah tanya, dia akan cakap lah, ya semalam ayah tidur lah. Semalam Casey cerita seram gila tau ya. Alamak. Ayah dia macam, dia gurau lah dengan ayah dia kan. Gurau dan katanya terima kasih pada saya kerana saya rasa tersentuh lah bila hantar mesej kan, kerana ini rancangan ini dia dengan ayah dia macam ada that bond tahu. Dia dengan ayah dia menjadi rapat, dan baru-baru ini ayahnya telah pun pergi meninggal dunia, dan dia rasa terlalu sedih, dan setiap kali bila mendengar Malam Seram tu akan teringat arwah ayahnya. Jadi kita doakan semoga ayahanda ya kepada brother kita ni. Saya tak pasti saya boleh sebut nama dia ataupun tidak, sebab tu saya tak sebutkan nama dia. Mungkin dia nak dirahsiakan ke, jadi saya menghormati, saya pun tak minta izin. Saya cuma cakap lah semoga ruh arwah ditempatkan bersama dengan mereka yang beriman, dan semoga brother kita tabahlah menghadapi kehilangan seseorang yang amat disayangi, ya, ayah kandung, ayah tercinta yang menjadi teman mendengar Malam Seram. So bila saya dapat email macam tu, saya dapat message tu dihantarkan melalui WhatsApp lah, dan saya ada juga terima kiriman email yang mana seorang anak belikan ibu dia dah bedridden lah, tak boleh bangun. Dan begitu juga dengan tadi berada yang hantar tu, ayahnya kena stroke lah, jadi terbaring atas katil. Lagi satu kisah, ibu terbaring atas katil, dan dia pun rasa macam apa yang aku boleh buat kan untuk kasih ibu masa dia dapat digunakan ya untuk mungkin cuba menghiburkan dia. Jadi dia pun kenalkan ibu dia dengan Malam Seram. Dia letak tablet dekat tepi katil. Setiap hari dia akan putarkan Malam Seram, ibu dia akan dengar. Dan itu adalah satu teman ibu saya, kata pengirim kita lah. Dan cerita-cerita macam ni lah yang membuat saya rasa semangat kan. Walaupun tadi saya nak habis awal, tapi saya tetap juga, sebab seronok lah bila bercerita, orang dengar, orang komen dan orang suka lah. Jadi maka itu saya akan sambung lagi setengah jam. Mau sambung, mata merah ni, nak tidur. Bye. Nak sambung setengah jam. Terima kasih atas sumbangan anda, khususnya kepada Datuk Seri Wan Muhammad Hamdan. Thank you so much. Terima kasih terus menyokong Malam Seram. Casey menghargai segala masa, sumbangan, share, like, komen untuk rancangan ini. Selamat malam. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.